Saya Nur Ain Fatihah dan kawan saya Amira Nafisa. Kami akan membentangkan topik 3 iaitu bahan kitar semula. Dalam topik ini, kami akan membincangkan tentang definisi kitar semula, tujuan kitar semula, bahan yang boleh dikitar semula, konsep 3R, tong kitar semula, cara untuk kitar semula bahan, berita tentang kitar semula di Malaysia, cara menerapkan amalan kitar semula di kalangan murid-murid di sekolah. Yang pertama sekali, apa yang dimaksudkan dengan kitar semula? Kitar semula ialah proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baru. Kitar semula juga bermaksud mengasingkan, mengumpul, memproses, memasarkan dan akhirnya menggunakan semula bahan yang sepatutnya dibuang. Seterusnya, terdapat beberapa tujuan kitar semula, antaranya kitar semula ni dapat memastikan persekitaran yang lebih bersih dan sihat. Seperti yang kita tahu, sampah boleh menjejaskan kesihatan dan keselamatan manusia. Jadinya jika dibiarkan bersepah, dia akan menjadi tumpuan haiwan pembawa penyakit seperti tikus. Jadinya melalui kitar semula ni, kita dapat mengurangkan sampah yang dibuang dan seterusnya kita dapat mengawal penyakit daripada terus merebak. Tujuan seterusnya ialah dapat mengurangkan pencemaran. Longgokan bahan buangan dalam tong sampah, lori ataupun tapak pelupusan merupakan salah satu punca pencemaran dalam iklim tropika. Amalan kitar semula ni dapat mengurangkan ancaman alam sekitar seperti pencemaran air bawah tanah dan pencemaran udara. Seterusnya, kitar semula juga dapat menjimatkan kos. Dalam jangka panjang, kitar semula adalah menjimatkan berbanding dengan usaha menyelenggara tapak pelupusan sampah atau sistem yang lain. Hal ini kerana apabila program kitar semula bertambah cekap, sampah yang perlu dilupus akan semakin berkurangan. Jadinya, charge untuk pelupusan sampah ni akan dapat dikurangkan. Tujuan yang seterusnya ialah untuk menyelamatkan hutan. Untuk menghasilkan 1 tan kertas, kita memerlukan sebanyak 17 pohon pokok yang terpaksa ditebang. Jadinya dengan kitar semula ni kita dapat mengurangkan bilangan pokok yang perlu ditebang. Kita juga perlu memelihara hutan kerana ia merupakan paru-paru yang memberi kita oksigen dan udara yang bersih. Yang akhir sekali ialah dengan kitar semula ni kita juga dapat mengamalkan konsep jimat cermat dalam kehidupan kita. Hal ini kerana kita mengguna pakai barangan yang sepatutnya dibuang. Seterusnya, ini adalah jenis bahan yang boleh dikitar semula. Yang pertama sekali, kertas seperti majalah terpakai, surat khabar dan sebagainya. Yang kedua, logam, kaca, plastik ni macam botol plastik minuman, kayu dan aluminium. Konsep 3R pula, yang pertama sekali reduce. Reduce ialah pengurangan sisa adalah ditarifkan sebagai pengurangan sisa di sumber untuk meminimumkan kuantiti yang dikehendaki untuk dirawat dan dilupuskan. Contohnya, beli barangan dengan pembungkus yang boleh dikitar semula atau yang diperbuat daripada bahan-bahan kitar semula. Reuse pula, guna semula, yang ditarifkan sebagai menggunakan sesuatu item berulang kali tanpa pemprosesan penting yang mengubah struktur material. Contohnya, bekas botol kaca boleh dijadikan sebagai pasu untuk menyimpan barang-barang. Contoh lain lagi, dalam IPG kita ni ada satu kawasan yang mengaplikasikan konsep 3R iaitu reuse ini, menggunakan tayar untuk menjadikan pasu. R yang akhir sekali iaitu recycle, yang bermaksud kitar semula. Kitar semula ini bermaksud mengasingkan, mengumpul, memproses, memasarkan dan akhirnya menggunakan semula bahan yang sepatutnya dibuang. Contohnya,
pengolahan kertas menjadi kertas yang baru. Terdapat 3 tong kitar semula, iaitu yang pertama warna biru, yang kedua warna jingga dan yang ketiga warna coklat. Untuk tong yang warna biru, kegunaannya untuk semua kertas berwarna dan tidak berwarna seperti surat khabar, majalah, buku, helaian kertas katalog, risalah, kalender, kad, sampul surat dan kotak cardboard. Cara untuk kita semula kertas ini, yang pertama sekali, asingkan surat khabar dan buku. Untuk kotak dan cardboard pula, kita perlu buka kotak itu dan ratakan dahulu. Kemudian ikat dengan kemas, barulah boleh buang ke dalam tong kita semula biru ataupun bawa ke pusat pengumpulan. Untuk tong kita semula yang kedua, iaitu warna jingga, kegunaannya adalah untuk tin aluminium, tin keluli dan plastik. Bagaimana untuk kita semula aluminium, kita perlu buang dahulu sisa minuman, bersihkan dan keringkan tin, kemudian kita kemetkan tin itu, barulah boleh buang ke dalam tong kita semula yang berwarna jingga. Untuk plastik pula, kita perlu buang ataupun kosongkan bekas atau penutup. Bersihkan dan keringkan botol plastik ataupun beg yang telah kotor. Kemudian bawa kepada pusat pengumpulan ataupun buang ke dalam tong kita semula yang berwarna jingga juga. Untuk tong kita semula yang terakhir, iaitu warna coklat, kegunaannya adalah untuk kaca. Semua kaca yang berwarna dan tidak berwarna seperti botol minuman, balang makanan, botol vitamin dan botol kosmetik. Cara untuk kita semula botol kaca ni, yang pertama kita perlu kosongkan sisa dari botol kaca, penutup, mana-mana plastik atau logam dan label. Kemudian bersihkan dan kosongkan botol, barulah boleh dibuang ke dalam tong kita semula yang berwarna coklat ataupun bawa kepada pusat pengumpulan. So di sini saya akan terangkan tentang cara untuk kitas semula dengan menggunakannya semula. Contohnya kalau kertas, kita tak perlu dah nak tebang-tebang pokok yang baru untuk membuat kertas. Kita hanya kitas semula daripada kertas-kertas yang lama. Kita leburkan dia, lepas tu kita campur bahan kimia, kita bersihkan, lepas tu kita keringkan jadi kertas baru. Kemudian daripada botol, kita boleh buat bekas pensel yang daripada botol tu untuk letak atas meja. Lepas tu kita boleh juga guna tayar kereta untuk membuat pasu bunga, untuk hias taman-taman dekat sekolah ke dekat rumah. So kita tak membazirkanlah getah yang dibuang tu. Maksudnya kita guna balik untuk tujuan-tujuan tertentu. Kemudian kita boleh kitas semula dengan mengumpulkannya dan hantar ke tempat kitas semula. Macam mana? Mula-mula kita kena pastikan tin aluminium dan botol kaca tidak memiliki sebarang cecair dalamnya lah. Kemudian tin aluminium kan dia besar kan, jadi kita kena kemitkan dia terdahulu. Kemudian kertas atau buku cardboard tu perlu diikat secara rapi. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan mengikut kategori-kategorinya dan dimasukkan dalam tong sampah yang telah disediakan, tong sampah yang mengikut jenis dia tu. Tapi di sini saya akan terangkan sedikit tentang macam mana berlakunya kitas semula tin, kertas dekat kilang tempat kitas semula. Tin, kertas, kaca, botol. Okay, so first tin. Tin tu akan dibersihkan dan dileburkan. Kemudian bila dia dah dileburkan, dia akan membentuk satu kepingan aluminium yang baru, kemudian dihantar ke kilang-kilang untuk membuat produk yang baru. Kemudian untuk kertas pula, kertas itu akan dihancur-hancurkan
kemudian dibersihkan, dicampur bahan kimia, lepas tu dikeringkan untuk membentuk kertas baru dan terus dibawa ke kilang kertas lah. Kemudiannya seterusnya botol pula akan dikeringkan, dibersihkan. Botol akan dibersihkan, kemudian dibersihkan melalui udara panas, kemudian dihantar ke kilang untuk membuat produk baru. Kaca pula, kaca ni dia ada banyak jenis and dia perlu diasingkan mengikut kaca jenis apa. Kaca hijau ke, kaca jingga ataupun kaca putih. Dia diasingkan dan dileburkan semula untuk membentuk botol yang baru. Dan botol yang baru tu akan dihantar ke kilang-kilang lah untuk diisi di dalamnya ataupun untuk dijual. Macam tu. Okey, so di sini terdapat berita tentang kitas mula ni dekat Malaysia. Sebab kitas mula ni orang kata diterapkan di Malaysia sejak bertahun-tahun lah. Dan kadar kitas mula dekat Malaysia ni meningkat kepada 33.17% pada tahun 2022. Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan KPKT sedang merangka dasar pengurusan pepejal ke arah ekonomi kitaran yang menekankan amalan penggunaan dan produksi mampan. Jadi kalau kita sebagai guru, kita nak meneruskan atau menerapkan amalan kitas mula ni dalam diri kanak-kanak sejak kecil lagi, kita kena mula daripada sekolah. Dekat sekolah, kita kena terapkan amalan kitas mula ni dekat sekolah. Macam mana? Kita boleh mengadakan hari kitas mula. Kita boleh mengadakan pertandingan kitas mula bahan yang paling kreatif dan menarik. Contohnya, kita hias taman dengan menggunakan barang-barang kitas mula, dan pertandingan hias taman tu boleh memupuk murid tu untuk jadi lebih kreatif, menggunakan bahan yang sedia ada, bahan yang telah digunakan, macam tu. Lepas tu boleh mengadakan juga kempen bagi memupuk kesedaran tentang pentingnya amalan kitas mula. Contohnya kalau dekat sekolah, pihak sekolah perlu mengadakan kempen dekat sekolah agar murid ni sedar, aku perlu guna balik, aku perlu kitas mula supaya kehidupan laut tidak mati, tidak pupus, and bumi kita pun tidak tercemar. Macam tu. Kemudian pula kita boleh menyediakan tong sampah kitas mula dekat sekolah. Tong sampah kitas mula tu untuk memupuk pelajar tentang kitas mula ni lah. So pelajar akan diterapkan daripada kecil. So bila dah besar pun dia akan menggunakan konsep yang sama untuk membuang ataupun untuk membuang sampah. Macam tu. Maksudnya dia tahu sampah ni tidak boleh tak perlu nak buang dekat tempat yang tong sampah yang tidak perlu diasing tu. Kita perlu buang dekat tong sampah yang kitas mula supaya ada manfaat dia selepas tu. Maksudnya kuranglah bahan yang digunakan untuk penghasilan sesuatu produk yang baru. Macam tu. Okey, yang seterusnya seperti tadi saya memberitahu kita boleh membina taman dengan mengaplikasikan konsep 3R tadi. Yang reuse, recycle, apa semua tu. Sebelum saya akhiri topik ini, saya ingin memberikan serangkap pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian, terima kasih.